Working from home is wonderful. Do you agree or disagree? I kind of agree because I don't have to face the traffic jam. I'm 1 foot away from my office, which is my desk, and I get to spend more time with family at home. Okay, thank you. Working from home is wonderful. Do you agree or disagree? I definitely agree with that because you don't have to think about the traffic when you want to go to work because you only work at home. And besides that, because of the pandemic, it's much better and safer for us to stay at home. Video tadi merupakan reaksi orang awam yang ditanya berkaitan bekerja dari rumah. Hai, saya Alex Diana Dennis. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang lain. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Gionisia Inja, Emily Trisha, Jacqueline Landa, dan Dayang Nurin. Dalam video ini nanti akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan work from home ataupun bekerja dari rumah, yang akan dimulakan dengan faktor kenapa bekerja dari rumah, diikuti pembentang seterusnya yang akan membentangkan kesan positif work from home, diikuti dengan peranan majikan dan kerajaan dalam menjayakan work from home ini, dan akhir sekali adalah bahagian cabaran yang dihadapi ketika bekerja dari rumah. Mari kita sama saksikan kupasan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan kami. Selamat menonton. Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya istilah kerja dari rumah? Faktor yang pertama, untuk menjaga keselamatan para pekerja. Seperti yang kita tahu, virus corona ini atau lebih dikenali sebagai COVID-19 sangat berbahaya kepada manusia. Setakat ini belum ada lagi vaksin atau ubat untuk menyembuhkan penyakit ini. Ada war-war mengatakan bahawa wujudnya vaksin yang mampu membunuh ataupun menyembuhkan penyakit ini sebanyak 90%. Kesahihannya kita belum tahu. Faktor yang kedua ialah untuk mengekang penularan COVID-19. Penyakit ini mudah merebak apabila manusia berkumpul di suatu tempat yang sesak. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah dengan memperkenalkan istilah kerja dari rumah bagi mengekang penularan penyakit ini. Faktor seterusnya adalah pergerakan ekonomi negara yang berterusan supaya ekonomi negara tidak makin terjejas ekoran pandemik COVID-19 ini. Dan kerajaan juga dapat menampung perbelanjaan rakyat seperti bantuan prihatin nasional. Hai, nama saya Emily Trisha. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan bekerja dari rumah. Yang pertama, bekerja dari rumah dapat menjimatkan perbelanjaan dan kos pengangkutan para pekerja. Keadaan ini dapat dilihat bahawa bekerja dari rumah dapat menjimatkan kos untuk pergi ke pejabat. Malah, pekerja juga dapat berjimat ketika waktu makan tengah hari. Di samping itu, dapat kita lihat bahawa bagi pekerja perempuan, mereka dapat mengurangkan kos untuk menghantar anak ke pusat jagaan kanak-kanak ataupun bayaran program selepas sekolah. Kedua, mempunyai masa yang fleksibel dan persekitaran ruang kerja yang tenang juga merupakan kebaikan bekerja dari rumah. Persekitaran kerja yang selesa menyebabkan pekerja kurang tertekan ketika melakukan tugasan berbanding ketika di pejabat. Menurut Nicholas dalam artikel yang bertajuk Does Working from Home Work mengatakan bahawa pekerja yang bekerja dari rumah mencatatkan peningkatan kepuasan terhadap kerja, dan ini menyebabkan kadar pekerja yang berhenti akan berkurangan. Ketiga, bekerja dari rumah dapat menjimatkan masa untuk pergi ke tempat kerja.
Keadaan ini dapat dilihat apabila mereka tidak perlu tergesa-gesa untuk bekerja. Selain itu, mereka dapat mengelakkan tekanan ketika memandu akibat daripada kesesakan jalan raya. Malah, individu juga dapat membagikan masa antara kerja dan keluarga. Oleh itu, individu dapat mengisi masa bersama keluarga sepanjang di rumah. Keadaan ini dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang peranan yang dijalankan pihak majikan maupun pihak kerajaan dalam menjayakan konsep bekerja dari rumah. Seperti yang kita tahu, sepanjang pandemik ini, ramai daripada kalangan pekerja sektor awam maupun sektor swasta yang bekerja dari rumah. Apakah peranan yang dijalankan pihak majikan maupun kerajaan dalam menjayakan konsep ataupun istilah bekerja dari rumah ini? Pertama, pihak majikan hendaklah mengurangkan beban kerja. Hal ini penting bagi mengelakkan para pekerja mengalami stres yang melampau maupun mengalami penyakit mental. Faktor yang kedua ialah faktor intrinsik. Apakah itu faktor intrinsik? Iaitu pihak majikan adalah memastikan persekitaran para pekerja dalam keadaan yang selamat, seperti dari segi kualiti udara, pencahayaan dan persekitaran yang kondusif, seperti tidak ada bunyi bising maupun gangguan semasa mereka melakukan bekerja dari rumah ini. Ketiga, pihak majikan dalam mengambil kira sistem ergonomik, iaitu peraturan bekerja bagi memastikan peralatan ataupun sistem bekerja yang sesuai dengan diri pekerja agar memberi keselesaan kepada para pekerja. Kepentingan sistem ergonomik ini dapat mengurangkan penyakit saraf tulang seperti otot, penyakit sendi, kerana kita tahu sekiranya para pekerja dari rumah sememangnya akan duduk lama dan menghadap laptop sepanjang masa. Oleh itu, pihak majikan perlulah mengeluarkan prosedur kerja yang selamat seperti penggunaan unit paparan video VDV agar para majikan dapat melihat aktiviti yang dikerjakan oleh pihak pekerja sama ada dari segi keadaan mereka bekerja duduk maupun berdiri. Di samping itu, pihak majikan hendaklah meminta penilaian kendiri ataupun self-assessment untuk mendapatkan keberadaan para pekerja sama ada dari segi keberadaan pekerja, keselamatan maupun kesihatan mereka. Seterusnya, peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan dalam memastikan para majikan tidak melakukan pemberhentian pekerja secara sesukati tanpa usul pesa terlebih dahulu. Pihak kerajaan dalam memastikan pihak majikan memberikan gaji yang secukupnya seperti bekerja secara fizikal. Akhir sekali, memastikan pihak majikan memberikan tugasan kepada para pekerja secara telus dan adil bagi mengelakkan berlakunya tekanan tempat kerja maupun penyakit mental di kalangan para pekerja semasa pandemik ini berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang dihadapi sekiranya kita bekerja dari rumah atau work from home ini. Terlebih dahulu, nama saya Dayang Nurin Atikah binti Awang Saifuddin. Okey, cabaran pertama yang dihadapi sekiranya kita bekerja dari rumah adalah ketiadaan sumber fizikal dan kewangan. Hal ini dapat dilihat apabila ketiadaan wang bekerja yang lebih besar berada di luar struktur organisasi pejabat, kurang sumber inspirasi, tiada sokongan rakan sekerja dan rasa terasing. Cabaran yang paling besar adalah untuk menjadi lebih produktif di luar daripada struktur organisasi pejabat. Cabaran yang kedua adalah kita susah untuk membahagikan masalah pribadi dengan masalah kerjaya.
Dari sudut yang berbeza, semasa kita bekerja dari rumah, kita tidak lagi mempunyai pembahagian geografi yang jelas di antara ruang pribadi dengan ruang bekerja. Pada asasnya, rumah adalah tempat untuk kita bersantai. Ini adalah tempat di mana kita secara tidak langsung memasuki keadaan fikiran yang tenang dan santai lalu menjadikan kita lupa tentang tekanan yang dihadapi di tempat kerja. Namun begitu, bekerja dari rumah telah memaksa kita untuk bersedia dari segi mental yang sangat rapi. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan kita sukar untuk menguruskan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Cabaran yang terakhir adalah terlalu banyak gangguan di rumah. Dikelilingi oleh barang-barang pribadi dan peringatan tentang tugas kita di rumah, telah menyebabkan kita sukar untuk memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pekerjaan. Gangguan seperti televisyen, buku dan peralatan memasak di dapur seolah-olah mula memanggil kita. Sebagai contoh, walaupun kita merancang untuk bekerja sehingga jam 12.30 sebelum berbuka untuk makan tengah hari, kita mendapat alasan untuk berehat lebih awal. Malahan, sekiranya pasangan atau anak-anak kita juga berada di rumah pada waktu tersebut, mereka tidak teragak-agak untuk mengganggu kita pada setiap kesempatan. Sekian sahaja cabaran yang dihadapi sekiranya kita bekerja dari rumah daripada saya. Sekian, terima kasih. Setelah menyaksikan kupasan yang telah dilakukan tadi, di sini saya akan simpulkan bahawa bekerja dari rumah ini merupakan salah satu langkah untuk memutuskan rantaian penyebaran virus COVID-19. Kita juga dapat simpulkan di sini bahawa bekerja dari rumah ini mempunyai kesan positif di mana dapat menjimatkan wang perbelanjaan. Selain itu juga kerajaan dan majikan juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi menjayakan work from home ataupun bekerja dari rumah ini. Kerana bekerja dari rumah ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana banyak cabaran yang perlu dihadapi seperti kerana ahli keluarga sendiri. Itu saja kupasan dari kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.